TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri yang bersiaran secara langsung di Didik TV. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sudah ambil vaksin? Alhamdulillah. Belum lagi? InsyaAllah ada tu, jangan risau. Okey, kepada anda semua ingat kita belum menang lagi, sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka apabila kita keluar dan juga menjaga jarak 1 meter. Kepada pelajar-pelajar SPM di luar sana yang mengambil subjek pengajian kejuruteraan mekanikal, anda cukup bertuah. Kerana hari ini guru yang akan mengajar kita semua memang luar biasa lah. Mempunyai pengalaman sebanyak 60 tahun. Wah, lama sangat tu kan. Beliau memang cukup hebat. Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go! Disiplin asas kejayaan. Itu dah moto bagi kita cikgu ini. Ya, Cikgu Juraida. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cikgu, kita nak tanya ni cikgu bagi subjek PKM. Ya. Betul cikgu saya sebut betul. Bukan PK? Bukan. Ini kita tahu dah berubah format cikgu. Jadi macam mana feedback daripada pelajar-pelajar? So far orang kata yelah dah tukar format. Pelajar-pelajar ni okey ke cikgu? Diorang boleh ikut ke tak format baru ni cikgu? Okey, sebenarnya format baru ni lebih mesra dengan pelajar sebenarnya. Oh, lebih mesra. Okey, sebab kita ada 2 kertas, kertas 1 dan kertas 2. Ya. Okey, maknanya kalau kertas 2 tu adalah kerja khusus. Okey, jadi bermakna pelajar telah ada markah sebelum peperiksaan SPM. Oh, okey. Baik. Tapi kan cikgu, saya ada satu soalan akan. Apa yang menyebabkan cikgu terus mengajar sehingga 23 tahun ni cikgu? Okey, sebenarnya saya memang mengambil bidang jurusan Mechanical Engineering yang sebenarnya lah. Okey. Jadi saya rasa profesi perguruan tu mengajar tu memang dekat dengan diri saya. Orang kata passion cikgu. Dan saya rasa saya dilahirkan untuk menjadi pendidik. Jadi disebabkan itulah saya boleh bertahan sampai sekarang. Dan harapan saya boleh bersara sebagai guru juga. Ya, itu dia. Nampak tak passion seorang cikgu. Okey cikgu, sebelum kita nak meneruskan kita punya orang kata Road to Success ni kan, kita tahu kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi saya nak minta cikgu untuk kita datang ke sini untuk melakukan sanitasi. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, jom cikgu. Silakan. Kalau kita dapat lihat di sini ada hand sanitizer, cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Okey, dan diikuti dengan saya pula. Oh, terpecik kena tangan cikgu. Okey, kita cuci-cuci sehingga bersih supaya kita terhindar daripada wabak COVID-19 ini cikgu. Cikgu betul apa tu? Singit ke? Ya. Siapa beritahu cikgu? Azhar. Okey. Baik cikgu. Kita sebenarnya bukan berdua cikgu. Kita berlapan sebenarnya cikgu. Siapakah sekolah pilihan hari ini? Ini dia. Kita perkenalkan mereka semua daripada Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru cikgu. Ya. Ramai cikgu, ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Cikgu, kita tahu kan petang kan? Ya. Selalu petang pelajar buat apa? Biasanya tidur. Ya, cikgu bukan saya cakap, cikgu yang cakap. Okey, ini semangat semua ni. Kita nak perkenalkan daripada Sekolah Menengah Teknik Johor. Daripada mula ni, siapa namanya? Hadif Akil. Betul ke Hadif? Okey, Hadif. Saya Hadif Akil. Kenalkan nama awak dan juga cita-cita awak. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hadif Akil bin Asmizan. Cita-cita saya ingin menjadi seorang arkitek. Alhamdulillah, insyaAllah. Amin. Okey. Seterusnya, Nur Miza. Nama dan juga cita-cita awak. Silakan. Miza. Yuhu. Assalamualaikum Miza. Miza, dengar ke suara saya Miza? Oh, nampaknya terputus panggilan di situ. Okey, tak apalah. Seterusnya kita pergi dekat Raja Nurul lah. Raja Nurul, dengar ke suara saya? Salam. Oh, delay dekat situ. Saya ingat panggilan terputus. Miza, perkenalkan diri awak. Silakan.
Miza? Nama saya Nurmiza Afika binti Muhammad Hussein. Cita-cita saya untuk jadi engineer. Okey, terbaik. Alright, seterusnya Raja Nurul Ashikin. Raja Nurul? Hai, saya Raja Nurul Ashikin. Cita-cita Raja Nurul Ashikin. Cita-cita saya untuk menjadi jurutera bioperubatan. Hebat. InsyaAllah. Okey, seterusnya Erika. Salam sejahtera, nama saya Erika. Cita-cita saya adalah untuk menjadi pensyarah dalam bidang mekanikal. Oh, macam cikgu juga, Cikgu Juraida. InsyaAllah. Okey, seterusnya ni ada buaya yang kat belakang dia tu. Amboi, ada buaya. Nak main buaya ke nak belajar? Ini dia. Mira. Mira, betul ke Mira? Betul, saya Mira. Hai, saya Mira Eliana binti Mahadi. Cita-cita saya ingin menjadi chemical engineer. Okey, insyaAllah. Okey, seterusnya Kowi, betul ke saya sebut namanya? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Kawi. Cita-cita saya ingin menjadi jurutera automotif. Oh, mungkin akan bekerja di Ferrari, kita tahu cikgu? Ya, kita tak tahu. InsyaAllah. Okey, ini dia pelajar-pelajar hebat kita daripada Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Dan kita pun dah perkenal dah siapakah mereka ni. Tapi, sebelum kita nak mulakan kita punya pembelajaran, kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antara sebab saya menyukai pengajian kejuruteraan mekanikal ini adalah sebab saya dapat mempelajari dan memahami dengan lebih mendalam tentang ilmu-ilmu mekanikal yang dapat diaplikasikan semasa menjalani aktiviti harian. Contohnya, saya dapat memahami bagaimana sistem brake di dalam kereta berfungsi melalui subtopik 6.3 sistem hidrolik. Saya suka dengan subjek mekanikal kerana subjek ini membuka minda saya untuk memahami dunia kejuruteraan. Subjek ini memudahkan untuk saya memahami bagaimana suatu mesin berfungsi dan bagaimana produk itu dihasilkan. Bidang kejuruteraan mekanikal juga adalah antara bidang yang luas. Dia luas dan sebab itulah bidang ini memberi minat peluang yang besar untuk saya memohon pekerjaan yang saya minati, iaitu jurutera. Saya suka dengan subjek ini kerana subjek ini memberi pendedahan dan ilmu yang baru kepada saya, terutama dalam bidang pembuatan dan bahan kejuruteraan. Didik TV KPM. Alright, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek kita iaitu pengajian kejuruteraan mekanikal. Jadi saya pasti anda semua tahu subjek apa dan juga cikgu siapa yang akan mengajar kita. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Juraidah. Okey, jadi hari ini saya akan membincangkan modul 3 iaitu asas statik kejuruteraan. Okey, jadi kalau kita lihat kepada standard kandungan bagi modul 3 ini, okey, dia mempunyai 4 subtopik. Yang pertama adalah pengenalan kepada daya, yang kedua adalah momen, yang ketiga adalah geseran dan yang keempat adalah asas kekuatan bahan. Tapi untuk hari ini, saya hanya membincangkan 3 bahagian saja, iaitu pengenalan kepada daya, momen dan juga geseran. Okey, sekarang kita lihat yang pertamalah pengenalan kepada daya. Okey, jadi dalam topik modul 3 ini, dia banyak melibatkan aplikasi sains dan juga matematik. Dan dari segi definisi kejuruteraan itu sendiri, iaitu di mana kejuruteraan mekanikal ni adalah satu ilmu yang mempunyai berkaitan dengan sains dan juga matematik. Jadi nanti kita akan lihat sendirilah bagaimana kita mengaplikasikan sains dan matematik dalam menyelesaikan masalah. Okey. Okey, jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan sebagai daya. Okey, daya adalah satu tindakan yang dapat mengubah jenis gerakan sesuatu jasad seperti memulakan, menghentikan, memecutkan, melambatkan dan juga mengubah arah gerakan. Contohnya lah, okey, kalau sekiranya Akmal berjalan ke arah saya ataupun berlari ke arah saya, tiba-tiba saya tahan dengan tangan. Apa yang berlaku dengan Akmal? Terbalik saya, cikgu. Terbalik. Okey, terhentilah. Bermakna saya mengenakan satu tindakan daya kepada Akmal yang menyebabkan berlaku perubahan. Sama ada Akmal terhenti ataupun berubah arah. Itu yang dikatakan sebagai
daya. Okey, jadi konsep daya ni kita boleh bincang melalui dua kuantiti, iaitu kuantiti skala dan juga kuantiti vektor. Jadi apa yang dikatakan sebagai skala? Skala itu maknanya kuantiti yang mempunyai magnitude sahaja. Contohnya seperti masa, 50 saat. Itu adalah magnitude. Kalau kuantiti vektor, ianya mempunyai magnitude dan juga arah. Contohnya pecutan. Okey, 30 meter per saat ke mana? Ke depan, ke belakang. Itu maksudnya magnitude dan juga arah. Okey. Jadi sekarang ni, okey pelajar, soalan saya yang pertama. Okey, jadi lengkapkan jadual 1 dengan menulis sama ada kuantiti skala ataupun kuantiti vektor. Okey, isi padu. Erika, bagi saya jawapan. Kuantiti skala. Okey, kuantiti skala. Momentum. Okey, Kowi. Kuantiti vektor, cikgu. Okey. Okey, daya. Adi Fakil. Kuantiti vektor. Okey. Yang keempat, Raja. Kuantiti skala. Okey, ya. Jadi bermakna kalau pelajar menjawab seperti ini, jadi mereka akan mendapat 4 markah. Okey, sekarang ni kita pergi kepada leraian daya pula lah. Okey, jadi bermakna di sini kita akan mengaplikasikan kefahaman pelajar dalam matematik, dalam menyelesaikan masalah. Jadi daya ni, dia boleh dileraikan kepada dua komponen, iaitu arah mengepuk pada paksi X dan menegak pada paksi Y. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah daya yang dikenakan. Yang dimaksudkan sebagai leraian daya ni adalah paksi X yang ini. Ini adalah paksi X. Dan ini adalah paksi Y. Okey, bermakna daripada satu daya, kita boleh leraikan dia kepada dua daya yang lain. Okey, jadi kalau kita lihat kepada formula yang ini. Okey, Akmal pernah belajar matematik kan? Betul cikgu. Okey, ini apa dia? Mana cikgu? Di mana kita belajar ni? Formula yang dua ni. Yang itu cikgu Ada cikgu. Pada tahun 2008 saya ada belajar subjek ini cikgu. Yang dinamakan producer, apa jawapan dia? Producer tak membantu pula kali ni. Okey. Matrix cikgu, matrix. Bukan matrix producer. Okey, dalam teorem Pythagoras ya. Jadi benda ni adalah Pythagoras teorem. Daripada matematik Okey, jadi berdasarkan kepada yang ini dan kalau kita tengok pada rajah vektor ini okey, jadi bermakna fx bersamaan dengan f cos theta. Theta ni adalah sudut di sini. Manakala fy adalah f sin theta. Okey, sebagai contohlah kaedah penyelesaian leraian daya. Kalau sekiranya saya beri daya 100 Newton dan sudutnya daripada paksi X adalah 60. Okey, jadi saya nak cari apakah dia jumlah daya arah X dan arah Y. Okey, jadi saya masukkan formula. Okey, jadi saya dapat jawapan. Jadi F sin theta, jadi F sin 60 saya kira dan saya akan dapat ini jawapan dia. Okey, dan daya arah Y, okey, daya arah X okey, F cos 6 theta, F cos 60 dan ini adalah jawapannya. Okey, jadi sebenarnya bila kita menggunakan yang ini kita kena pastikan daya sudut adalah daripada paksi X. Kita ambil sudut daripada paksi X. Kalau sekiranya kita ambil sudut daripada paksi Y, bermakna ini formula ni kena tukarlah. Okey, yang ini F cos theta, yang ni F sin theta. Jadi sebenarnya bila saya mengajar pelajar saya malas mereka pening-pening kepala. Okey, kadang-kadang mereka keliru. Jadi saya kata apa-apa sekali sudut diberi, rujuk daripada paksi X supaya kita boleh gunakan formula ini terus. Jadi pelajar tak perlu pening. Okey, kita tengok pada soalan yang berikutnya. Okey, raja di bawah menunjukkan satu jasad yang dikenakan tindakan daya F1, F2 dan juga F3. Okey, leraikan daya tersebut pada kedudukan paksi X dan juga paksi Y. Okey, jadi dekat sini ada 3 daya diberi. F1, F2 dan juga F3. Okey, siapa nak cuba ni? Selesaikan. Siapa? Siapa nak cuba? Siapa yang boleh jawab soalan lagi? Volunteer.
Okey, siapa nak cuba? Okey. Saya. Okey. Saya. Mana tu? Okey. Mana angkat tangan? Saya. Oh, yang Okey. ni. Okey. Saya. Silakan Okey, Mira. cuba kira. Okey. FX FX berapa jawapan yang kamu dapat? Okey. 27.41 Newton. Okey, negatif 27.41 Newton. Okey, FY? 45.71 Newton. Okey, 45.71 Newton. Okey, Akmal, faham tak? Cikgu, saya memang faham, cikgu. Okey. Jangan risau, Jadi insyaAllah, ini cikgu. adalah lerai. Jadi maksudnya, bila kita ada daya banyak sekali macam ni pun, kita akan leraikan dia arah X dan arah Y. Jadi dia akan tinggal arah X satu jawapan, arah Y satu jawapan. Okey. Lepas tu kita tengok yang berikutnya. Okey, kalau tadi kita belajar leraian daya. Kita daripada satu daya, kita lerai. Sekarang ni daripada dua atau lebih daya, kita gabungkan. Ini di bawah tajuk paduan daya. Ya. Okey, jadi paduan daya ni adalah satu proses gabungan daya-daya yang boleh menggantikan sistem daya-daya yang bertindak ke atas komponen dengan memberi kesan yang sama. Okey, maksudnya saya bagi daya sini satu, daya yang ini satu. Jadi bila saya gabungkan daya tersebut, saya akan dapat satu daya di sini. Okey. Okey, jadi yang tadi tu daripada satu jadi dua. Sekarang ni daripada dua jadi satu. Okey. Jadi kalau kita lihat macam mana nak kira. Okey. Jadi saya beri daya Fx yang ini. Fx yang ini 50 Newton. Yang ini ialah 80 Newton. Okey. Jadi untuk mencari paduan daya, formula yang kita gunakan ini, R ini adalah paduan daya, punca kuasa Fx kuasa 2 campur Fy kuasa 2. Jadi kita kena guna formula. Ini adalah formula dia. Okey. Jadi bila kita masukkan nilai tersebut, kita akan terus dapat jawapan. 94. Senang ke susah? Senang, cikgu. Kan? Okey. Okey, sekarang kita lihat soalan. Ini adalah soalan yang ada dua bahagian, A dan B. Okey, raja di bawah menunjukkan satu jasad yang dikenakan dua daya. Hitungkan magnitude daya paduan dan yang kedua arah daya paduan. Okey, jadi di sini pelajar kena berhati-hatilah. Okey, yang pertama adalah magnitude. Yang kedua adalah arah. Okey. Jadi apa yang boleh kita lihat kat sini, dibagi dua daya, F1 75, F2 150 Newton. Okey. Jadi kita tengok langkah demi langkah. Okey, jadi langkah pertama. Okey, leraikan komponen pada paksi X. Okey, jadi tadi kita belajar tak leraian komponen ataupun leraian daya? Ada, cikgu. Okey, ada. Jadi kita gunakan apa yang kita belajar tadi untuk menyelesaikan masalah ni. Okey, jadi kita lihat semua leraian tu pada paksi X. Okey. Jadi bila saya masukkan nilai, okey, jadi itu nilai yang jawapan dia dan saya akan dapat jawapan. Okey, lepas tu langkah yang kedua, okey, leraikan komponen pada paksi Y. Jadi bermaksud saya kena cari semua jumlah daya arah Y tadi. Kenapa ada 1, 2? Sebab tadi kita ada berapa daya? 2. Kita ada 2 daya. Okey. Lepas kita leraikan, okey, apa yang perlu kita buat? Okey, langkah yang ketiga. Barulah kita dapatkan daya paduan. Okey, jadi Akmal nampak tak dekat sini? Kenapa kita perlu leraikan dan selepas itu kita cari daya paduan? Sebab itu proses jalan kerja dia, cikgu. Kalau tak, kita tak akan jumpa apa dia punya daya paduan tu, cikgu. Okey. Sebab apa? Sebab tadi dalam soalan diberi 2 daya. Oh, dia nak minta 2. Jadi kalau ikut kepada formula ni, hanya ada Fx dan Fy. Betul. Jadi dari tadi kita lihat dia ada 2 daya. Betul. Jadi nak jadikan dia Fx saja dan Fy saja, jadi kita kena buat leraian. Leraian dulu. Okey. Jadi kita dapatlah jawapan dia tu. Okey. Lepas tu langkah yang keempat. Okey, yang ini adalah untuk menjawab soalan yang B tadi. Dia nak apa? Yang ini adalah magnitude. Okey. Ini adalah magnitude. Jadi dia minta arah. Okey, arahnya. Jadi
Sebab itu kita gunakan, ini juga adalah formula dalam matematik ni. Tangent theta bersamaan dengan Fy bagi Fx. Okey, jawapan yang kita dapat tadi kita tukarkan di sini. Okey. Dan kita cari apakah sudut theta tersebut. Okey. Jadi maknanya ini adalah matematik saja. Okey. Hadif faham, Hadif? Hadif faham? Hadif, are you there? Faham tak? Hadif Akil? Faham. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita lihat pula yang berikutnya, keseimbangan daya. Okey, tadi kita dah belajar apa? Qawi, kita dah belajar apa? Leraian daya dan panduan daya. Okey, kita dah belajar leraian daya dan paduan daya. Okey, yang ketiga adalah berkaitan dengan keseimbangan daya, ya. Okey, sesuatu jasad dikatakan berada dalam keadaan seimbang atau terus kekal dalam pegun jika daya yang bertindak pada jasad itu adalah sifar. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, okey, F1 dengan F2, sama tak nilai dia? Magnitude-nya sama. Sama, cikgu. Sama. Apa yang berbeza? Yang berbeza adalah F1 dan F2 tu, cikgu. Okey. Itu okey, kita jangan gelakkan Abang Akmal siapa gelakkan tu? Kenapa ada apa berbeza F1 dengan F2? Apa berbeza? Apa yang berbeza? Oh, itu cikgu. 30 tu kat sana, 30 tu kat atas. Okey, maknanya arahnya berbeza. Betul cikgu. Tak? Okey, jadi kita lihat F1 ke sana, betul tak? F2 ke sini kan? Betul cikgu. Okey, jadi bermakna, okey, kalau kita lihat yang F3 dengan F4 yang berwarna biru, satu ke atas, satu ke bawah. Jadi bermakna kalau kita campurkan dia, apa akan jadi? Jumlah daya arah X sama juga kosong, jumlah daya arah Y sama juga kosong. Jadi bermakna daya ini berada dalam keadaan seimbang. Kalau matematik ni macam ni lah. Okey, 50 tolak sebab dia negatif ke sana. Betul. Tolak 50 jadi berapa? Itulah kosong kan cikgu? Itu yang dikatakan sebagai seimbang. Ya cikgu. Kosong tolak kosong berapa cikgu? Kosong. Okey. Jadi sebenarnya keseimbangan daya ni amat penting dalam kehidupan harian kita lah. Dalam bidang kejuruteraan contohnya seperti Jambatan Pulau Pinang. Jadi Jambatan Pulau Pinang ni kita tengok dia berada dalam keadaan pegun. Keadaan pegun. Okey, sebab apa? Okey, dia mengalami tindakan daya yang besar. Sebab berat jambatan itu memang beratlah. Betul. Tetapi disebabkan dia pegun kerana dayanya adalah seimbang. Okey. Kalau lagi satu saya bagi contoh tarik tali. Okey. Okey, kalau kita tengok tarik tali kan. Okey, kadang-kadang kita lihat tak bergerak. Maknanya pasukan A dengan pasukan B memberi daya yang sama. Itu yang masukkan sebagai seimbang. Okey. Jadi sekarang kita lihat kepada hukum Newton. Hukum Newton ni telah diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton. Jadi dia ada 3 hukum. Okey. Jadi yang pertama, hukum Newton yang pertama. Okey, apa yang dimasukkan dengan hukum Newton yang pertama? Okey, lihat pada kotak saya ni, bongkah saya ni, jasad. Saya sebut jasad lah. Okey. Okey, apa yang berlaku bila saya tolak? Tertolak ke sana. Dia bergerak. Okey, jadi hukum Newton pertama menyatakan jasad yang pada mulanya pegun atau bergerak dengan hal laju mala pada satu garisan lurus akan terus berkeadaan demikian kecuali dikenakan daya tak seimbang. Okey. Hukum Newton yang kedua. Pecutan sesuatu jasad berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas jasad itu dan bergerak pada arah yang sama. Okey. Jadi kalau kita tolak, pecutannya ke sana jugalah. Betul. Okey. Hukum Newton yang ketiga pula. Okey, ini adalah formula bagi hukum Newton yang kedua. F bersamaan dengan MA. F adalah daya. M apa dia? Erika. M apa? Erika? Jisim. Okey, jisim. A adalah? Jisim. Betul. A apa dia? Akmal. Pecutan. Okey, A adalah pecutan. Okey. Jisim dan pecutan, cikgu. Okey, hukum Newton yang ketiga. Okey, setiap daya yang bertindak disebut sebagai aksi. Akan menghasilkan satu daya tindak balas, reaksi. Yang sama magnitude tetapi berlawanan arah. Okey, kita lihat bola ni. Okey, dia jatuh ke bawah kerana ada tarikan graviti dan berat. Okey, dan ada satu daya
tindak balas. Contohnya lah, saya bagi Akmal sebiji bola. Saya kata baling ke dinding. Apa yang berlaku dengan bola tersebut? Dia patah balik, betul tak? melantun. Jadi Akmal memberi baling tu, itu adalah aksi. Manakala dia melantun balik, itu adalah reaksinya. Okey. Jadi faham tak pelajar? Okey, faham Okey. Jadi sekarang kita lihat kepada soalan lah, ya. Okey, lengkapkan jadual berkaitan hukum Newton yang di bawah. Okey, Miza, tolong jawab soalan saya yang pertama. Definisi yang pertama. Hukum gerakan Newton kedua. Okey, hukum gerakan Newton yang kedua. Yang lagi satu? Hukum gerakan Newton ketiga. Okey, hukum gerakan Newton yang ketiga, ya. Okey, yang ini adalah bahagian terakhir berkaitan dengan daya. Okey, ini adalah konsep gambar rajah badan bebas, ya. Okey, dalam bidang kejuruteraan ini, ya, kita akan bagi gambar-gambar yang dalam bentuk yang sebenar. Tetapi apabila pelajar nak menganalisis gambar, ya, dia tak boleh gunakan gambar tersebut. Dia kena tukar kepada bentuk gambar rajah badan bebas, ya. Okey, jadi kalau kita lihat kaedah dia. Cikgu, sebelum kita nak melihat kaedah, kita berhenti rehat dulu. Boleh, cikgu? Okey, boleh. Alright, kepada anda semua jangan ke mana-mana sebab kita nak tengok ni kaedah melukis gambar rajah badan bebas ataupun GBB. Betul, cikgu? Ya, betul. Selepas ini Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Juraidah dalam subjek pengajian kejuruteraan mekanikal. Cikgu, jom kita tengok ni kaedah melukis gambar rajah badan bebas macam mana. Silakan. Okey, jadi kita akan lihat bagaimana nak melukis gambar rajah badan bebas. Okey, yang pertama sekali kita kena tentukan jasad yang hendak digunakan bagi menyelesaikan masalah. Yang kedua, kena pasti daya tindak balas yang bertindak. Dan yang ketiga, pastikan magnitude dan arah daya tindak balas itu dilukis dengan tepat. Okey, sekarang sebagai contohlah. Okey, kalau kita bagi gambar rajah macam ni, ya, bila kita nak menyelesaikan masalah, kita takkan guna gambar rajah ini. Okey, jadi kita akan tukar dalam bentuk macam ni. Tadi kalau kita tengok yang ini adalah bentuk yang boleh kita selesaikan dengan kaedah yang kita telah pelajari sebelum ni tadi. Okey. Sebagai contoh yang inilah. Okey, kita takkan lihat di sini. Bila kita nak selesaikan masalah, kita akan tukar dalam bentuk yang macam ni. Ya. Okey, dan yang ini, okey, kita tukar kepada gambar rajah badan bebas yang begini. Okey. Jadi baru kita buat analisis terhadap daya-daya tersebut, ya. Okey, sekarang kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu momen. Okey. Jadi saya nak ingatkan pelajar-pelajar, momen ni adalah satu perkara yang biasa kita lakukan sebenarnya tanpa kita sedari ataupun kita tak tahu yang itu adalah momen. Okey, contohnya bila kita nak membuka tin sardin lah. Akmal nak buka tin sardin dengan pembuka tin. Apa Akmal akan buat? Ambil apa? Yang tempat panggil apa, cikgu? Yang macam can opener. Tin opener, lepas tu tekan dengan pusing. Dah tekan dan pusing. Okey, itu sebenarnya adalah berkaitan dengan momen. Ya. Okey, jadi apa yang dikatakan sebagai momen? Momen adalah satu daya yang ditaklifkan sebagai hasil darab magnitude daya yang bertindak serenjang daripada paksi momen. Okey, maksudnya kalau ini adalah gambar sepanah. Okey. Kalau kita nak buka nut, betul ke tidak? Betul. Kita pegang di sini. Betul. Okey. Jadi bila kita nak ni, kita akan kenakan daya lah. Yap. Jadi dia akan berpusing di sini, betul? Yes. Okey, jadi kita boleh cari nilai momen tersebut. Okey. Okey, jadi momen ini dia ada lawan jam dan juga ikut jam, mengikut kepada putarannya. Okey, Okey. Okey, jadi yang kedua pula adalah prinsip momen. Okey, sekarang ni ada dua daya, F1 dan F2. Okey, prinsip momen ini menyatakan apabila sesuatu jasad berada dalam keadaan seimbang, jumlah momen arah jam pada sebarang titik adalah sama dengan jumlah momen arah lawan jam. Okey, jadi macam mana nak tahu yang itu lawan jam,
yang lagi satu ikut jam. Okey. Jadi saya akan ajar pelajar saya kata ambil pensel atau pen, bahagian mata pensel adalah anak panah. Maksudnya kalau ini anak panah saya. Kalau saya nak tahu lawan jam atau ikut jam, saya pusingkan dia macam ni. Jadi yang ini dia akan menghasilkan momen ikut jam. Ikut jam. Okey, kalau yang ini faham saya pusingkan dia ke sana. Lawan arah jam. Pusing dia. Yeah. Okey, jadi maknanya pusing dia menghala ke titik yang kita hendak cari tu. Itu kaedah yang mudah. Sebab kadang-kadang pelajar ni keliru. Lawan jam ke nak ikut jam? Okey. Okey, kalau tengok pada gambar ni lah. Tengok pada soalan. Okey, Miza. Okey, apa jawapan kamu? Nak mana yang lebih mudah untuk dibuka? Abang Akmal pun tahu. Betul, cikgu. Okey, Abang Akmal pilih jawapan yang mana? Saya sama jawapan dengan Miza, cikgu. Okey. Di mana Miza pilih itu saya akan pilih. Spana A atau spana B, Miza? Spana B. Okey, spana B. Okey, betul ke tidak, Akmal? Betul, cikgu. Sebab kalau lagi pendek, lagi force dia punya daya dia lagi kena kuat. Sebenarnya kalau tayar Akmal pancit, sebenarnya Akmal dah menggunakan prinsip momen. Cuma tak tahu itu adalah momen. Okey, jadi sekarang ni Akmal dah tahu. Jadi kalau buka tayar, nak ganti tayar spare tu, okey, sekarang ni aku sedang menggunakan prinsip momen. Dan terus teringat Cikgu Juraida yang mengajar saya. Okey, ini ada antara aplikasi momen. Ini aplikasi momen lah. Okey. Okey, sekarang kita lihat pada soalan. Raja di bawah menunjukkan satu pemberat yang diletakkan pada satu rod. Okey, yang panjangnya adalah 3 meter. Okey. Jika pecutan graviti, okey, dalam mechanical kita tidak pakai 10. Kalau fizik kita pakai 10, dalam mechanical kita pakai nilai yang tepat 9.81 meter per saat kuasa 2. Hitungkan momen pada rod tersebut. Okey, sekarang tengok pada gambar ni. Okey, ada pemberat kan? Betul. Ada berat kat sini. Kita takkan guna gambar ni untuk menyelesaikan masalah. Kita akan tukar kepada bentuk gambar rajah badan bebas. Nampak Okey, jadi kamu macam tadilah saya letak. Okey, saya pusingkan. Okey, nampak Okey, jadi saya akan dapat momen di sini Okey, jadi kita kira menggunakan formula. Jadi kita dapat jumlah momen adalah 1962 Newton meter. Okey, kita lihat soalan yang berikutnya. Okey, pelajar boleh nampak soalan saya kan? Okey, sekarang buktikan bahawa rod itu berada dalam keadaan seimbang. Okey. Okey, yang pertama, lukiskan gambar rajah badan bebas. Okey. Cuba pelajar lihat. Ambil momen di titik O. Okey, apa jawapan yang keluar yang kamu kira? Apa yang kamu dapat? Okey, Erika, apa yang kamu dapat? 60 Newton meter. Ambil momen di titik O, kamu dapat 60 Newton meter. Dan lagi 60. satu? 60 juga. 60. Okey, jadi kalau dua-dua tu sama, maksud dia apa? Balance, cikgu. Seimbang lah. Seimbang. Jadi seimbang jadi kalau kita lihat, dia adalah berada dalam keadaan seimbang Okey, jadi momen arah jam sama dengan momen lawan jam. Okey, lepas tu soalan yang ini. Okey, kalau kita lihat, dia ada dua daya, 10 Newton dengan 5 Newton. Okey, yang pertama, dia suruh kamu lakarkan gambar rajah badan bebas bagi rasuk itu. Okey, kalau lakarkan gambar badan bebas, okey, dalam peperiksaan, markahnya ada dua sahaja. Kalau satu daya salah, kosong. Dia satu je daya salah pun dia akan jadi kosong. Dia sama ada dua atau kosong. Okey, lepas tu hitungkan daya tindak balas pada titik A dan titik B. Okey, siapa nak cuba ni? Okey, hitungkan daya tindak balas. Okey, Raja. Siapa cikgu? Nurul, Raja Nurul. Raja Nurul Ashikin. Daya tindak balas pada titik A dah kira belum? Kejap. Cikgu, soalan ini markah dia kalau saya tengok 13 markah, cikgu Sebab dia dalam penyelesaian dia banyak. Okey. Raja Nurul dah dapat ke? 19.5 ke cikgu? Okey, lihat. Okey Jadi sebenarnya untuk ambil momen di A kamu dapat berapa?
Haji Nurul? Betul tak jawapan kamu? 5.25 Okey. Ambil momen DB 9.75. Okey, sekarang saya nak terangkan apa yang dikatakan ambil momen DA. Okey. Jadi ambil momen DA, ini adalah titik A. Ini adalah titik B. Ambil momen DA bermaksud bila kita nak cari momen DA, tutup bahagian ni. Okey. Okey. Dan kita pusingkan semua daya-daya yang lain ni pergi ke A. Oh. Okey, faham ya? Sebab itu kita dapat jawapan dia RB. Kita dapat jawapan yang ini. Okey. Okey. Kalau ambil momen DB, saya kata dengan pelajar saya, tutup. Oh, tengok yang A pula. Tengok. Semua pusing pergi ke B. Jadi kita akan dapat jawapan RA. Ya. Sebab apa saya nak tekankan perkara ni? Sebab bila saya lihat latihan ataupun jawapan pelajar lah, dia selalu keliru. Bila dia tulis ambil momen di A, lepas tu dia kira yang ini. Faham tak? Ambil momen di B, tapi dikira yang ini. Jadi sebab tu saya bagi tahu pelajar saya, kalau ambil momen di A, tutup kat situ. Kamu tutup situ, pusing. Okey, kalau ambil momen DB, tutup di sini. Itu maksud dia. Okey, faham ya pelajar-pelajar di rumah. Ingat kalau kita nak cari A cikgu tutup yang B. Kalau yang B kita tutup yang A. Sebab perkara tu setiap tahun berlaku kesilapan. Bukannya saya kata setiap kali saya menyemak latihan pelajar ataupun jawapan peperiksaan ujian ke, ada je pelajar yang buat kesilapan yang sama. Baik. Dia terbalik jawapan. Tapi disebabkan dia terbalik jawapan, jadi dapat markah lah. Dapat markah. Sayang. Sayang kan? Benda yang mudah. Okey, sekarang kita lihat bahagian yang ketiga iaitu geseran. Okey, kalau Akmal gosok-gosok tangan. Ya, cikgu. Okey, itu geseran betul? Betul. Okey, dia akan menghasilkan haba juga. Yap. Okey. Jadi, apa yang dikatakan sebagai geseran adalah dua permukaan yang bersentuhan atau suatu jasad yang bergerak di atas permukaan. Jadi, akan ada satu rintangan yang disebabkan oleh kekasaran di antara dua permukaan yang bersentuhan tadilah. Jadi, geseran inilah rintangan inilah yang dikatakan sebagai daya geseran. Okey. Okey, ini adalah konsep geseran ya. Okey. Dia bergerak, nampak tak dia tarik? Okey, bongkah ni bergerak, ya. Okey. Jadi tadi kita dah belajar gambar rajah badan bebas kan? Jadi kita tak akan guna rajah ni. Kita kena buat lukis tu. Lukis yang ini. Yang macam kat bawah ini tu. dia punya gambar rajah badan bebas dia. Okey. Bongkah ada berat. Daya tindakan kita tarik di sini, ini. Dan daya geseran dia akan menentang. Faham tak? Kita tarik ke sini, dia akan menentang. Ya, betul. Sebab kalau kita lihat daya geseran ni dia melambatkan pergerakan. Kalau dia sama-sama arah ke sini, apa akan jadi? Makin lajulah. Betul. Jadi daya geseran arah ke sana. Ya. Lepas tu ada satu daya tindak balas normal sebab bila ada berat mesti ada tindak balas. Okey, itu dia. Ya. Okey, ini adalah hukum geseran ya. Ada 4 hukum geseran. Okey, arah daya geseran bertentangan dengan arah pergerakan jasad. Okey. Magnitude gaya geseran tidak bergantung kepada luas permukaan yang bersentuhan. Ya. Okey. Daya geseran berkadar terus dengan daya tindak balas normal jasad. Magnitude daya geseran bergantung kepada bentuk, jenis bahan dan keadaan permukaan yang bersentuhan. Kalau permukaan kasar, daya geseran dia tinggilah. Sebab itu kita tak jatuh. Tapi kalau permukaan tu licin. Okay, itu maksud dia. Dia bergantung kepada jenis bahan dia. Okey. Okey, cikgu, sebab kita nak tengok perkali geseran, cikgu. Seperti biasa, kita nak berhenti rehat dulu, boleh cikgu? Okey, boleh. Alright, anda sebenarnya kemudian selepas ini kita akan sambung balik. Bagi ini dia perkali geseran dalam Road to Success SPM 2021. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, jadi tanpa membuang masa lagi cikgu, ini di segmen terakhir kita nak belajar perkali geseran. Macam mana kita nak kira tu cikgu? Silakan. Okey, sekarang kita lihat sebab kita akan melibatkan perkali geseran dalam pengiraan kita. Okey, jadi perkali geseran ditakrifkan sebagai nisbah antara daya geseran dengan tindak balas normal jasad.
Okey, ini adalah formula bagi perkali geseran. Okey. Jadi ini adalah formula bagi perkali geseran. Okey, maknanya daya geseran bersamaan dengan perkali geseran kalikan dengan daya tindak balas normal. Okey, ini adalah formula. Okey, jadi perkali geseran ni dia ada dua. Satu yang statik, satu yang dinamik. Okey, yang statik ni bermaksud kalau saya duduk kat sini, saya tak bergerak, ada juga berlaku geseran, betul ke tidak? Tidak ada, cikgu. Sebab geseran tu melibatkan dua permukaan yang bersentuhan. Saya tak bergerak. Selagi saya tak bergerak, itu adalah perkali geseran statik. Kalau sekiranya Akmal datang tolak saya bergerak. Ya saya Allah. undur ke belakang. Ya, cikgu. Itu adalah perkali geseran dinamik. Sebab cikgu dah bergerak, jadi dia dah ada... dah bertukar dari statik kepada dinamik. Ya. Jadi perkali geseran ni dia tidak berdimensi dan tidak mempunyai unit. Sebarang unit. Okey. Sekarang kita lihat soalan yang ini, soalan yang bahagian A. Okey, siapa nak jawab ni? Siapa yang belum jawab? Ya. Ni Hadif Akil. Hadif Akil. Okey. Okey, apa dia? Tarifan perkali geseran. Perkali geseran ditakdirkan sebagai nisbah antara daya geseran dan tindak balas normal jasad. Okey, kita tengok. Ini 2 markah. Dia punya tarifan dia. Okey, soalan yang berikutnya. Okey, dalam mekanikal ni kita banyak simbol yang kita belajar. Okey, mana satu? Tandakan right pada simbol untuk perkali geseran. Ini soalan sangat mudah, 1 markah je. Okey, siapa yang nak jawab ni? Okey, volunteer. Kawi. Okey, Mira atau Mira. Miza? Siapa nak jawab? Miza ke atau Afiqah? Nama sama. Nama sama je. Silakan. Okey. Yang mana? Kotak yang mana? Yang kedua. Okey, kotak yang kedua. Kedua, betul. Okey, ini adalah soalan yang berikutnya. Okey, jadi kita tengok gambar yang pertama. Okey, salah ke betul tu? Erika. Salah. Okey, salah. Okey. Okey, yang kedua? Yang kedua? Betul. Okey. Betul. Okey. Yang kedua betul, yang ketiga salah. Salah. Okey. Ya. Okey, jadi penggunaan geseran dalam kejuruteraan mekanikal ni banyaklah. Contohnya takar dan tali sawat dan sebagainya. Okey, ini adalah brake. Okey, jadi kalau tak ada geseran, kita tekan brake pun tak ada gunanya. Disebabkan geseran lah kita boleh memberhentikan kenderaan kita. Okey, Okey, ini adalah pengiraan dia. Okey, jadi kalau kita lihat, hitungkan daya tegangan T apabila jasad mula hendak bergerak, diberi perkali geseran adalah 0.2 dan jisim jasad adalah 30 kg. Okey, lukiskan gambar ajar badan bebas dulu. Dalam soalan, kalau tak disuruh pun kita kena lukis. Sebab kalau tanpa gambar ajar badan bebas, macam mana kita nak menganalisis? Dan nak kira. Nak kira tu. Okey, jadi kita akan cari daya arah Y yang kita dah belajar tadi. Kita cari. Okey, lepas tu kita masukkan dalam, kita dah dapat R ni berapa, kita masukkan di sini, kita dapat daya geseran. Lepas tu kita cari jumlah daya arah X sama juga 0. Okey, jadi kita dapati T tolak F sama juga 0. T tolak F sana. Kita akan dapat terus nilai T tersebut. Okey. Okey, ini juga soalan. Okey. Okey, yang ini adalah permukaan condong lah. Okey, maknanya permukaan condong ni, okey, pengiraan dia agak susah sedikit lah. Sukar. Sebab apa? Bila dia condong, berat tetap bertindak ke bawah. Jadi kita kena leraikan berat tadi. Sebab tadi kita dah belajar leraian daya. Okey. Okey. Ini contoh permukaan condong lah. Okey, jadi kalau kita tengok pada soalan ni. Okey, jadi kalau kita tengok pada soalan, okey, jadi bermakna, okey, berat yang ini kita leraikan dia pada arah X dan juga arah Y. Sebab apa? Kita nak kena buat diikut permukaan. Supaya mudah pengiraan kita. Saya rasa Akmal pun dah mula tengok macam mana nak condong-condong. Kepala saya pun dah tercondong-condong dah cikgu. Itu dia. Okey.
Langkah pertama kena lukislah gambar rajah badan bebas. Itu step yang pertama. Lepas tu baru kita memulakan pengiraan kita. Okey. Ini soalan bahagian B yang soalan dia agak panjang sedikit. Okey, dia menunjukkan satu kren yang sedang menaikkan beban berjisim 35 kg di atas condong bersudut theta. Okey, jadi hitungkan daya P. Jika bongkah mula bergerak, jika sudut adalah 45 darjah. Okey, kalau tak ada daya P, okey, tentukan sudut maksimum supaya beban berada dalam keadaan seimbang. Ini gambar dia lah. Okey, jadi soalan yang pertama tadi ada daya. Okey, soalan yang kedua, soalan B, kalau daya P tu tak ada. Jadi bongkah ini dia akan bergerak berdasarkan kepada condong permukaan. Kalau permukaan tu tak cukup condong, dia tetap statik kat situ. Ya. Kita kena cari sudut dia. Okey. Jadi langkah pertama kena lukis gambar rajah badan bebas. Badan bebas. GBB tu. Lepas tu barulah kita boleh mulakan pengiraan kita. Cari jumlah daya arah Y. Lepas tu cari perkali geseran. Okey. Lepas tu cari daya arah X. Jadi kita dapat jawapan dia. Okey. Kalau yang tak ada daya tadi, daya P dah tak ada. Jadi kita cari sudut. Yang ini melibatkan persamaan. Ini yang orang kata persamaan linear yang kamu belajar dalam matematik lah. Gunakan persamaan linear atau persamaan serentak. Okey, kena gunakan. Cari. Okey, dan kita akan dapat sudutnya. Jadi bermakna, okey, dia akan mula bergerak apabila sudut kecondongan itu 14.04 darjah. Okey, faham ni semua? Ya. Cikgu, saya perasakan setiap kali kalau kita nak buat jalan kira apa-apa saja soalan, kita memang kena buat GBB. GBB tu dulu, cikgu? Memang kita kena buat GBB tu. Ada tak pelajar-pelajar yang dia terus skip je? Maksudnya dia dah tahu dah macam nak buat, dia tak buat GBB, dia terus je kira-kira berapa? Ada juga pelajar yang buat macam tu. Tapi bila dia buat cara macam tu, kesilapan akan mudah berlaku. Itu cara yang salah lah sebenarnya. Tapi kalau soalan tu tak menghendaki gambar rajah badan bebas, dia boleh dapat markah. Okey. Tapi kalau soalan itu kata lakarkan gambar rajah badan bebas dahulu, dia kena lakarkan. Sebab satu lakaran tu kita dapat satu markah, betul cikgu? Lakaran tadi 2 markah. 2 atau kosong. Okey. Ada pelajar ni dia fikir okey terus je dia letak pada gambar yang asal tu. Macam tu macam mana cikgu? Maknanya kalau kita tak minta dia lakarkan, kita boleh terimalah jawapan pengiraan tu. Okey. Tapi kalau kita minta dia lakarkan, dia hilang markah pada markah lakaran 2 tu. Sayang. Tapi kalau pelajar yang belajar ni, dia akan lukis gambar rajah badan bebas. Okey, baik. Okey, seterusnya cikgu? Okey. Apa cikgu? Kenapa cikgu angkat kaki kat saya? Baik. Jadi cikgu, terima kasih banyak cikgu di atas perkongsian ilmu tersebut dalam asas statik kejuruteraan. Kita dah cover 3 bab, betul cikgu? Kita tak cover 3 topik dalam 3 topik. 3 topik. Yang pertama tadi apa dia cikgu? Okey, yang tadi adalah pengenalan kepada daya. Yang kedua adalah momen. Dan yang ketiga adalah daya geseran. Dan satu lagi kita akan berjumpa pada slot akan datang? Akan datang. Okey, insya-Allah. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Saya mewakili Didik TV mendoakan kejayaan adik-adik kita ni cikgu kan, supaya apa yang mereka impikan akan tercapai insya-Allah kepada anda semua. Diharapkan apa yang cikgu ajar tu sedikit sebanyak dapat membantu anda sewaktu hari SPM nanti, peperiksaan nanti juga cikgu kan. Okey, dan cikgu terima kasih sekali lagi banyak-banyak. Okey, sama-sama. Kita jumpa selepas ini. Bagi ini dia subjek yang saya suka, iaitu subjek sains sukan. Saya suka, dia pun suka. Sama dia kejap lagi selepas di dalam Road to Success SPM 2021. Saya Akmal Azri. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nurulhuda binti Muhammad Saifuddin dan suami Samsul Bahari Ginjani serta anak saya yang berada di IJB Siti Safwani Nusra. Harapan kami untuk anak kami tahun ini adalah kakak dapat buat yang terbaik sehabis baik untuk peperiksaan SPM tahun 2021 ini dan melangkah sejarah balik indah dan manis demi harapan dan cita-cita yang diimpikan. Assalamualaikum. Saya Puan Sadida binti Abdul Rahman, ibu kepada Siti Nur Aina Umaylah binti Nur Azmi. Harapan saya pada anak saya untuk SPM tahun ini
agar dia dapat menjawab kertas SPM dengan mudah dan faham apa yang perlu ada pada soalan yang kita diberi. Dan semoga insyaAllah semoga dia berjaya di dunia